Hello, selamat datang ke kursus asas imen kira perniagaan. Saya Kamal dari Skoma. Video ini adalah untuk bahagian pertama siri kedua, iaitu bahagian pengenalan, dan saya akan menyentuh tentang asas perikanan yang anda perlu tahu tentang sistem ini. Pertamanya, saya ingin menekankan bahawa sistem ini dibangunkan menggunakan kaedah catatan tunggal dan bukan catatan bergu ataupun catatan kontra. Apakah itu catatan tunggal? Catatan tunggal adalah satu kaedah perekodan transaksi yang merekodkan maklumat asas transaksi berbentuk pendapatan dan perbelanjaan. Kesemua transaksi perniagaan anda akan direkodkan, dan mengikut pada keperluan perniagaan mungkin maklumat cukai juga akan termasuk dalam transaksi ini. Sebagai contoh, anda mempunyai satu perniagaan menjual tudung berjenama sendiri. Anda menerima bayaran dari pelanggan anda untuk barang yang mereka beli. Anda akan membuat rekod dalam buku atau dalam program Excel untuk memantau semua transaksi perniagaan anda. Ini adalah contoh maklumat yang anda akan rekodkan, iaitu tarikh, perkara, harga belian, harga jualan dan baki. Ini pula adalah contoh perekodan semua transaksi perniagaan. Di sini kita nampak ada tarikh, ada perkara, ada pecahan jualan, ada pecahan perbelanjaan dan akhir sekali baki. Dan baki di sini adalah berapa banyak duit dalam tangan. Oleh kerana semua transaksi direkodkan, sepatutnya baki yang direkodkan dan baki semasa dalam tangan adalah sama. Maklumat baki ini adalah sangat penting sebagai sebuah syarikat kecil supaya anda tahu anda mampu membayar perbelanjaan syarikat pada satu masa, seperti membayar hutang, membayar bil dan sebagainya. Siapakah yang menggunakan kaedah catatan tunggal ini? Kebanyakan syarikat yang baru, juga syarikat-syarikat kecil dan sederhana masih menggunakan kaedah catatan tunggal ini secara meluas. Maksudnya, tiada sistem khusus ataupun format khusus yang diguna pakai. Setiap syarikat mungkin melaksanakannya dengan cara yang berbeza dan menggunakan format yang berbeza. Walaupun kaedah ini sangat ringkas, ianya adalah sangat menarik kepada syarikat-syarikat tersebut kerana mudah untuk melaksanakannya. Terutamanya kepada yang pertama, syarikat yang tiada pekerja atau hanya beberapa orang sahaja pekerja. Dan untuk mereka merekodkan secara lengkap adalah mustahil ataupun sangat membebankan. Selain itu, mereka juga tiada pengalaman perekonan. Yang kedua ialah syarikat yang menjalankan perniagaan berasaskan tunai berbanding dengan perniagaan berasaskan akruan. Ini kerana perniagaan berasaskan akruan merekodkan bila transaksi berlaku dan bukan bila duit bertukar tangan. Yang ketiga, syarikat yang mempunyai transaksi kewangan yang sedikit. Contohnya sehari mungkin ada 5 ke 10 transaksi pembelian ataupun penjualan sahaja. Yang keempat, syarikat yang tidak menjual barangan secara hutang ataupun ansuran. Dan akhir sekali yang kelima, syarikat yang mempunyai sedikit sahaja aset fizikal seperti bangunan, peralatan atau kenderaan. Apakah kelebihan dan apakah kekurangan kaedah catatan tunggal ini? Kelebihan catatan tunggal adalah seperti berikut. Yang pertama, ringkas, iaitu kerana kaedah ini tidak perlu pengetahuan yang mendalam dan sangat ringkas melaksanakannya. Hampir semua orang mampu melaksanakannya dengan sedikit ilmu, dan maklumat yang perlu direkodkan juga tidak banyak. Yang kedua ialah jimat kos, yang mana kaedah ini tidak perlukan peralatan yang mahal atau canggih. Ianya boleh dilaksanakan dengan buku biasa atau menggunakan Excel. Tidak perlu juga menggaji accountant yang berkelayakan. Dan yang ketiga, ianya ialah mudah, terutamanya bagi peniaga kecil yang tidak banyak perkara yang perlu dipantau ataupun diimbangkan. Hanya perlu tahu duit masuk dan duit keluar. Walaupun hanya memantau sedikit maklumat, anda masih boleh tahu kedudukan kewangan dan perniagaan anda.
Pun begitu, ada juga beberapa kelemahan ataupun kekurangan sistem ini yang anda perlu maklum. Yang pertama, kekurangan maklumat untuk membuat laporan yang betul. Sekiranya laporan ini dapat dijana, ianya perlu khidmat akaunten untuk menjana laporan tertentu seperti laporan untung rugi, laporan kunci kira-kira, penyata pendapatan dan laporan aliran tunai. Oleh kerana tidak semua maklumat dapat dilihat, maka peniaga tidak mampu untuk merangka strategi. Contohnya, apakah barang yang paling laku atau apakah barang yang paling menguntungkan. Tanpa maklumat ini, peniaga tidak mampu menawarkan promosi tertentu yang boleh membantu meningkatkan penjualan atau keuntungan. Yang ketiga, catatan tunggal jika tidak dilaksanakan dengan betul, tidak boleh digunakan pakai untuk tujuan laporan cukai. Khidmat akaunten diperlukan untuk menyediakan laporan yang boleh digunakan pakai untuk keperluan percukaian. Yang keempat, kecurian masih boleh berleluasa jika tidak melaksanakan pemantauan aset dan stok, yang mana kebanyakan kaedah catatan tunggal tidak menitik beratkan pengurusan dan pemantauan aset dan juga stok. Dan akhir sekali yang kelima, kesilapan juga boleh berlaku dan tidak dapat dikesan dengan mudah, terutamanya jika menggunakan buku atau tidak menggunakan format Excel yang sesuai. Proses audit oleh akaunten bertauliah diperlukan untuk menyemak setiap rekod untuk mengenal pasti kesilapan yang berlaku. Inilah antara sebab kenapa kaedah catatan tunggal tidak digunakan pakai oleh syarikat-syarikat besar, tetapi sangat sesuai untuk perniagaan yang kecil atau yang baru bermula. Oleh itu, perlu saya tekankan di sini, sistem catatan tunggal ini bukan untuk semua perniagaan. Jadi, apakah perbezaan antara kaedah catatan tunggal dan kaedah catatan bergu? Kaedah catatan tunggal merekodkan transaksi sekali sahaja dan merekodkan maklumat asas sahaja. Kaedah catatan bergu pula merekodkan transaksi dalam dua rekod, satu debit dan satu lagi kredit, yang mana debit dan kredit ini nilainya mestilah sama. Sebagai contoh, syarikat menjual tudung tadi membuat jualan bernilai RM200. Dalam kaedah catatan tunggal, anda akan merekodkan maklumat seperti tarikh, jumlah harga dan barang yang dibeli. Dalam kaedah catatan bergu, anda perlu merekodkan 200 sebagai debit tunai dan satu lagi 200 sebagai kredit pendapatan. Jadi, catatan bergu perlu lebih kerja dan lebih kemahiran untuk memastikan rekod adalah tepat. Kaedah catatan bergu ini juga dapat memberikan maklumat kewangan yang lebih menyeluruh dan terperinci berbanding kaedah catatan tunggal. Ianya juga dapat memberikan maklumat yang lebih tepat dan lebih berkesan dalam mencegah penipuan dan salah laku kewangan. Namun begitu, kaedah catatan bergu juga ada kelemahannya yang tersendiri. Yang pertama, kaedah ini jauh lebih kompleks dan lebih sukar untuk dilaksanakan. Yang kedua, kaedah ini memerlukan lebih masa. Setiap transaksi perlu didaftarkan 2 kali sebagai debit dan kredit dan juga perlu disemak setiap kali. Yang ketiga, syarikat perlu menggaji pekerja yang berkelayakan dan perlukan latihan khusus untuk mempelajari sistem perkomputeran. Yang keempat, syarikat perlu membeli atau menyewa perkakasan dan perisian tertentu untuk memastikan rekod adalah dimasukkan mengikut piawaian tertentu. Dan akhir sekali yang kelima, kesilapan masih juga boleh berlaku sekiranya tidak direkodkan atau salah perekodan yang menyebabkan khidmat akaunten atau juru audit yang pakar diperlukan untuk membuat pembetulan. Jadi untuk tujuan memilih sistem yang sesuai, kita perlu melihat kaedah yang digunakan oleh sistem dan bandingkan pula dengan keperluan perniagaan kita. Secara umumnya, kebanyakan sistem yang ditawarkan pada masa ini adalah menggunakan kaedah catatan bergu. Hanya segelintir sahaja sistem yang ditawarkan adalah menggunakan kaedah catatan tunggal. Sekiranya anda tidak pasti sistem mana yang sesuai untuk anda,
sila dapatkan hemat nasihat pakar. Akhir sekali, jom kira adalah sistem berasaskan catatan tunggal. Ianya mudah untuk dilaksanakan. Tidak perlu pengalaman atau pengetahuan tentang perikanan. Dan yang penting, pastikan anda menghabiskan masa untuk mengikuti kursus ini untuk memastikan anda memahami bagaimana menggunakan sistem ini untuk perniagaan anda. Sekian dahulu buat masa ini. Anda ada masalah? Selesaikanlah dengan jom kira kekuatan perniagaan anda. Sekian, terima kasih.